أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah. InsyaAllah kita akan sambung kembali kuliah kita pada malam ini. Sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan mendengar kisah seorang tabi'in yang terkenal, Sayyiduna Muhammad bin Sirin radhiyallahu taala anhu. Azama Sirin ala ayastakmila syatra dinihi ba'da an harrara Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu raqabatahu. Di zaman dahulu tuan-tuan ada seorang tabi'in yang bernama Sirin. Dia ni dahulunya merupakan seorang hamba kepada sahabat Nabi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi setelah beberapa tahun dia bekerja menjadi hamba kepada Anas bin Malik, maka Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu memerdekakan beliau. Wa ba'da an ghadat hirfatuhu tudiru alaihi ribhul wafir wal khairul katsir, faqad kana nahasan mahiran yutkinu sina'atal qudur. Yang mana Sirin ini dahulu ketika di bawah jagaan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bekerja sebagai tukang nahas. Nahas ni yang menempa perak, ya, perak, periuk-periuk. Jadi dia buat benda ni macam gitu, bekas-bekas, ya. Bukan plastik, plastik tak ada lagi. Ni nahas, tukang perak, tukang buat periuk dan sebagainya. Jadi setelah lama dia bekerja dengan Anas bin Malik, akhirnya Anas bin Malik pun merdekakan beliau. Wa qad waqa'a ikhtiyaruhu ala maulati li amiril mu'minin radhiyallahu ta'ala anhu tud'a Safiyah litakuna zawjatan lahu. Setelah dia dibebaskan, jadi Sirin ini mula fikir. Dia fikir apa? Dia nak berumah tangga. Jadi dia nak pilih siapa tuan-tuan? Dia pun berkenan dengan bibi kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ada seorang bibi, seorang hamba. Bibi itu bukan hamba. Saya cakap bibi kan. Bibi itu bibi lah, hamba-hamba. Jadi ada seorang hamba perempuan yang bekerja dengan Sayyidina Abu Bakar bernama Safiyah. Dia berkenan dengan Safiyah ni. Kanat Safiyatu jariyatan min bawakir syababi. Safiyah ini merupakan seorang hamba yang masih muda, wadi'atal wajhi, berkulit cerah, orangnya putih, zakiyatal fuadi, orangnya pandai, karimatas syama'ili, berakhlak mulia, muhabbabatan illa kulli man arafa min nisa'il madinati, dan cukup terkenal dan disayangi di kalangan wanita-wanita muslimat di Al-Madinatil Munawwarah. Jadi orang terkenal, orang kenal Safiyah
Sofiyah kenal tu hamba kepada Abu Bakar As-Siddiq tu bagus, budak tu rajin, warak kan, gitu. Kita kenal dia, akhlak dia, agama dia. Wa kanat ashaddin nisa'i hubban laha zaujatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala siyama sayyidatu Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan bukan beliau ni disayangi oleh muslimat di Madinah, juga disayangi oleh isteri-isteri Nabi sendiri. Isteri Nabi kenal dengan Safiyah ni, dan kita jangan tertukar pula, Nabi ada juga seorang isteri bernama Safiyah. Itu Safiyah bintu Huyai, satu-satunya isteri Nabi daripada Bani Israel. Jadi antara isteri-isteri Nabi yang sayang kepada Safiyah ni ialah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Taqaddama Sirin ila Amiril Mu'minin fa khataba minhu maulatahu Safiyah. Tak lama kemudian Sirin ini datang bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan meminang Safiyah. Sebut Sirin teringat awet lama kat Syria dulu, lain macam. Cerita zaman jahiliah tuan-tuan. Tak tahu apa cerita budak tu hidup entah mati, wallahu alam. Rupa-rupanya Sirin ni nama lelaki kan, tapi budak perempuan Syria tu nama Sirin, bukan Sirim. Tu yang cop dekat sereka tu, cop dekat periuk nasi tu. Fabadara As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu anil bahthi an dinil khatibi wa khuluqihi. Bukan apa, terkenang cerita lama. Lain macam. Ialah budak perempuan tu nama Sirin masa kat Syria tu dulu. Dia ni sukalah mengacau kita main badminton dengan pakaiannya yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi lama jugalah. Tapi last sebelum anda tak jumpa dia last tu, dia berubah. Dia pakai jubah, pakai tudung. Terperanjat aku tu, biar betul budak ni. Dulu kalau datang main badminton pakai, kalau hafal 30 juzuk, hilang 31 je. Nak kampungnya. Memang ngeri lah. Sekali lama-lama tak jumpa datang pakai jubah, pakai tudung. Terkedu kejap aku. Ish, betul ke dia ni? Berubah semua hidup dia. Lepas tu tak tahu apa cerita. Okay, balik ke cerita kita ni lah. Bid'ah semua tu. Fabadara As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ila al-bahthi an dinil khatibi wa khuluqihi kama yubadiru al-abu Syafiq al-Hani lil bahthi an hali khatibi bintihi. Apabila Sirin ini masuk meminang Safiyah, Abu Bakar As-Siddiq tuan-tuan, walaupun Safiyah tu hamba dia je pun, bukan anak dia, tapi Abu Bakar As-Siddiq ni tuan-tuan, walaupun tu hamba dia, dia buat macam anak sendiri tau. Dia nak pastikan siapa yang masuk minang hamba aku ni, mamat mana ni, okey ke tak okey. Dia cek sungguh Syekh, macam anak sendiri. Kalau kita lantak engkau lah, kahwin lah, pak pening kepala aku, itulah kan, alah kahwin ni lah budak tu. Dia tak, Sayyidina Abu Bakar tak bagi dia amanah, walaupun hamba, aku wajib tengok menantu, bakal menantu lah kita kata kan, mana siapa yang bakal jadi suami kepada hamba aku ni. Wala gharwa faqad kana Safiyatu tahtalu fi nafsi Abi Bakr manzilatal waladi min abihi thumma innaha ba'da dhalika kulli amanatun awda'aha Allah fi 'unuqi. Tidak disangsikan lagi kedudukan Safiyah dengan Abu Bakar ni macam anak dengan bapak lah, rapat, walaupun dia hamba. Mana Abu Bakar layan tak macam hamba lah. Dan di waktu yang sama dia merupakan amanah Allah ke atas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Famada yastaqsi ahwala Sirin asyad al-istiqsa'i. Lalu Abu Bakar pun cek latar belakang Sirin ni. Siapa Sirin ni? Orang mana, keturunan mana, budak mana, belajar mana, dia cek betul-betul. Itu orang kata nak buat orang kata nak carikan suami untuk hamba dia. Kalau kita nak cari menantu kan, mana menantulah untuk anak kita ni, lagilah berat. Bukan boleh main tibai je. Silap tengok pondan, kau jangan main-main akhir zaman ni.
Macam-macam ada. Tadi anak ada seorang kawan cerita, member dia lagi canggih tak tahulah kan, Allahualam, macam-macam manusia. Dia kata member dia ni berubah setiap 6 bulan. 6 bulan lelaki, 6 bulan perempuan, automatik. Anak kata macam mana tu Syekh? Dia lelaki ke perempuan? Dia lelaki. Tapi bila dia cukup dia punya haul dia tu, cukup nisab dia tu, dia berautomatik, otot perangai jadi perempuan, suara jadi lembut. Jadi ceritanya, kawan Ana tu ceritalah, masa main bola, dia bawa lah member yang 2 alam ni, dia bawa kat belakang lah, dia gendong gitu kan. Tak macam mana dia terpegang pinggang, jadi geli keluar suara perempuan. Dia kata, keluar suara perempuan, menatang ni biar betul. Kejut dia. Rupa-rupanya dia tu bertukar jadi perempuan, tuan-tuan. Pening kepala aku dengar cerita tu je. Kau jangan main-main. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi berhati-hatilah tuan-tuan di akhir zaman ni, macam-macam pening kepala. Yang baru ni kat Endon masuk berita itu, yang dekat Afrika. Tok Imam Syekh kena glamour. Tok Imam kahwin dengan jantan juga. Jadi Tok Imam tak tahulah, dia tengok ikut dah, dia kata okey lah, jadi. Rupa-rupanya bini dia kahwin sebulan je. Orang kata takkan sebulan tak tahu bini dia tu jantan tak jantan. Bini kata datang bulan, kata. Jadi datang bulan nak gonyoh kat mana? Tak gonyoh lah. Rupa-rupanya jantan, kurang ajar betul. Tak pasal-pasal imam tu kena pecat, kau tahu. Yang imam kena pecat tak pasal. Bukan salah dia pun. Macam-macam je. Yang baru ni keluar juga kat berita Endon, kahwin sejenis juga, jantan dengan jantan. Tak tahulah dia tidak, dia dakwanya. Dia kata yang pengantin perempuan tu lah, dia baru sedar malam yang keberapa saya tak tahu, baru keluar kontol. Dia kata pula dah kontol baru keluar. Macam-macam pening. Jadi tuan-tuan, berhati-hatilah kita di akhir zaman. Kau suka-suka juga, kau jangan main-main. Dapat tomboy pening kepala. Jadi zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq zaman terbaik tau. Zaman orang-orang saleh. Cek siapa Sirin ni. Cek. Rupa-rupanya Sirin ini bekas hamba kepada Anas bin Malik. Ini kan sebarangan. Jadi Abu Bakar As-Siddiq pun jumpa sahabat Nabi Anas bin Malik. Dia pun interview, tanya, apa cerita Sirin tu? Apa kata Anas bin Malik? Zawijha minhu ya Amirul Mukminin wala takhsha 'alaiha ba'san fama araftu illa sahih ad-din radiyal khuluqi mawfur al-muru'ati. Bila Abu Bakar jumpa Anas bin Malik, tanya Sirin ni siapa? Apa respon sahabat Nabi Anas bin Malik? Dia kata apa? Ya Amirul Mukminin, elok sangatlah tu, kahwinkan aja. Memang ngam sangatlah. Wala takhsha 'alaiha ba'san, kau jangan susah hati. Aku kenal sangat Sirin tu orang yang baik, jaga agama, bermaruah. Walaqad tabatat asbabuhu bi asbabi munzu sabahu Khalid bin al-Walid fi ma'rakati 'Ain at-Tamri ma 40 gulaman wa ja'a bihim ila al-Madinati fa kana Sirin min nasibi wa kuntu mahzuzan bihi. Dia kata, macam mana? Abu Bakar tanya juga, engkau dapat mana budak Sirin ni? Jumpa mana? Dia kata, bila berlaku peperangan Ainut Tamri, peperangan Ainut Tamri ni berlaku dekat Iraq, barat Kufah. Yang masa tu ketua pasukan tentera Islam diketuai oleh Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhu. Jadi bila tentera Islam menang, tentera Islam tawanan musuh ni, dalam banyak tawanan adalah budak-budak yang ditawan, seramai 40 orang budak. Jadi salah seorangnya Sirin, dan budak ni dihadiahkan kepada aku, akulah jaga dia. Okey. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun puas hati, sebab Anas bin Malik menyaksikan bahawasanya Sirin ini seorang yang saleh. Wa faqa Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ala tazwij Safiyah min Sirin. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun puas hati, dia pun terima Safiyah menjadi isteri kepada Sirin.
Wa azama ala ayyabaraha kama yaburu al-abu Syafiq ibnatahu al-athirata fa aqama li amlakiha haflan falamma zafarat bimithli fatatun min fatayatil madinati. Jadi bila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kahwinkan Safiyah ni dengan Sirin, semua kos perkahwinan, cateringnya, semua-semuanya lah. Apa lagi? Cameraman dia. Semuanya disponsor penuh oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ramai para sahabat yang datang ketika majlis perkahwinan tersebut. Kehebatan perkahwinan antara Safiyah dengan Sirin ini dikata apa? Antara keistimewaan yang Allah kurniakan pada majlis walimah tersebut ialah mereka didatangi oleh tetamu VIP, tuan-tuan. Siapakah tetamu VVIP ini? Samaniyata asyara badriyan, 18 orang sahabat yang pernah pergi perang Badar yang masih hidup lagi. Allahu Akbar. Kau bayang Syekh, kita kalau buat majlis walimatul urus, ada ulama besar datang seorang pun, kau ada rasa lain macam dah. Confirm yang bakal keluar besok anak ni wali-wali lagi, insya-Allah. Ini 18 orang sahabat Nabi pergi perang Badar. Kau jangan main-main. Perang Badar ni, siapa yang pergi perang Badar, Allah kata apa? Allah ampunkan semua dosa mereka. Diampunkan semua dosa mereka. Itu level orang pergi perang Badar. Wa da'alaha katibu wahyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ubay bin Ka'b. Kemudian yang tukang baca doa pula. Siapa yang tukang baca doa, Syekh? Penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyiduna Ubay bin Ka'b radhiyallahu taala anhu. Yang tukang baca doa Ubay bin Ka'b, yang mengaminkan para sahabat Nabi. Allahu Akbar. Abiah, kata apalah kau, dia dengar yang ni pun kita dah tahu dah apa natijah, bagaimana anak yang bakal dilahirkan. Allahu Akbar. Hebat, tuan-tuan. Kita kadang buat juga majlis walimatul urus, jemput ustaz suruh baca doa. Habis doa, jeng apa otak kau kan. Itu aku malas tu. Beria sangat usaha doa minta berkat, lepas tu haram karaoke. Jahannam. Lepas tu anak paling menyampah pergi walimatul urus ni. Walaupun hukum diwajib, tapi bila kemungkaran dah banyak, yang wajib berturut, jadi haram. Tunggu Syekh, itu yang berlaku pada hari ini. Itu tak campur dengan mak lampir dia, hantu kopek dia, pontianak harum sundal malam lagi, jerangkung, sajad dah pula. Macam-macam rupa orang datang. Kata apalah kau. Tu, kadang kan orang kita ni tak reti lah. Tak reti. Dia tak reti bahasa. Kita ni nak kiamat dah orang kata. Orang reti dah tutup aurat, ada lagi yang tak reti bahasa, tak reti tutup aurat. Aulah, la haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan kan, lain kali kalau ada majlis walimatul urus ke, kita nak kahwinkan anak kita kan, sekadar melepaskan fardu ain dah kita kata. Sekarang walaupun pakai WhatsApp ke pakai kad ke kan, ada lagi pakai kad kan, tulis dekat kad tu. Pastikan muslimat berpakaian menutup aurat. Khabar siang-siang. Kalau dibacalah. Kalau tak baca, kalau dibaca buat pekak, dia tanggung dosa, susah apa. Tapi kita dah khabar awal-awal dah. Pastikan pakaian menutup aurat. Tutup aurat tu fahamlah, bukan pakai kebaya tapi tudung pi pakai baju kebaya ketat, padat, tertarik, menarik kepada bam kan. Itu macam sarung nangka tu. Lepas tu beratur sekali orang lagi tersondol elok lah tu. Jadi tuan-tuan semua, majlis perkahwinan Safiyah dengan Sirin, bacaan doanya didoakan oleh Sayyiduna Ubay bin Ka'b, penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau tuan-tuan masih ingat lagi, level Ubay bin Ka'ab ini, Nabi kata apa? Innallaha amarani an uqri'a 'alaikal Qur'an. Nabi kata, wahai Ubay, Allah tak, bukan Abdullah bin Ubay kau yang kata tu kau. Itu bapa munafik dekat Madinah ni, Ubay bin Ka'ab. Apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh aku mengajarkan Al-Quran kepada engkau. Dia terperanjat, apa dia Rasulullah? Allah suruh Nabi ajarkan Quran pada saya? Ya, Nabi kata. Ubay tak puas hati.
Dia kata awasamanillahu, Allah sebut nama saya Ubay bin Ka'ab. Ya. Allahu Akbar, Allah sebut nama saya. Ya. Tuan-tuan faham ke tak cerita aku ni? Level Allah sebut nama, Syekh. Allah sebut nama. Wahai Muhammad, ajarkan Ubay bin Ka'ab Al-Quran. Allah. Tak tahu nak katalah, Syekh. Habis ahli syurga, wajibul gunah ahli syurga. Level macam tu pun, Syekh, level macam tu pun, sehebat manusia macam Ubay bin Ka'ab, bila dia dengar hadis Nabi kan, Nabi kata apa-apa musibah yang Allah Ta'ala kenakan kepada orang Islam, tujuannya untuk Allah ampunkan dosanya. Lalu Ubay kata, ya Rasulullah, kalau kena demam, termasuk demam, walaupun sikit pun Allah nak ampunkan dosa. Maka Ubay bin Ka'ab berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala jadikan dia sentiasa demam, tuan-tuan. Sentiasa demam. Bukan virus corona tu. Sentiasa demam. Bila sahabat pegang dia, Haji demam. Alhamdulillah, sikit-sikit. Demam dia. Tapi demam dia, tuan-tuan, tak pernah miss berjemaah. Untuk apa tu? Dia kata supaya Allah Ta'ala ampunkan semua dosa aku. Allahu Akbar. Okey, tuan-tuan semua. Jadi Ubay bin Ka'ab bukan sebarangan tetamu VVIP 18 orang yang pernah pergi perang Badar. Wa tayyibatha wa zayanatha. Mak andam, siapa dia mak andam? Yang tukang-tukang make up siapa? Cuba kau teka siapa dia? Tahu tak apa? Yang mak andam siapa dia? Ummahatul Mukminin, isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Nak kata apa, tuan-tuan? Kita akhir zaman yang mengandam tu pondan lah. Hege. Bodoh kan? Sungguh. Kan haram benda tu. Pondan tu jantan kau tu tak? Dialah beria-ria mengandamkan pengantin perempuan. Macam tak ada orang lain kau tu tak? La hawla wala quwwata illa billah. وقد كان من ثمرات هذا الزواج المبارك أن رزق الأبوان غلاما. Berkat perkahwinan ini, tuan-tuan, yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menggunakan sepasang suami isteri ini seorang baby boy. Ghada ba'da iqdaini min az-zaman alaman min a'lami at-tabi'in wa rajulan min afdhadhil muslimin. Yang mana budak ni besok beberapa tahun kemudian bakal menjadi seorang ulama yang terhebat, seorang yang terkenal di kalangan para tabi'in, seorang yang alim di kalangan tabi'in. Beliaulah yang diberi nama Muhammad bin Sirin radhiyallahu ta'ala anhuma. Fata'alau nabda' qissat hadha tabi'in al-jalil min awwaliha. Maka marilah sama-sama kita dengar kisah dia daripada mulanya. Baru start, tuan-tuan. Tadi tu baru intro, ni baru start. ولد محمد بن سيرين لسنتين بقيتا من خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. Lambat dapat baby ni Dilahirkan Muhammad bin Sirin lebih kurang 2 tahun setelah pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan. Lambat. Lama kahwin. Tak tahulah. Zaman Sayyidina Abu Bakar dia berkahwin. Tak tahulah, mungkin ada dapat anak lain ke, Allahu alam lah kan. Tapi kalau ikut cerita ni, dia lahir di zaman pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan. Falamma ayfa al-ghulam al-arib al-labib wajada masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil baqiyati min kirami sahabati wa kibari tabi'in min amsali Zaid bin Thabit wa Anas bin Malik wa Umran bin Al-Husain. Ketika budak ni dibesarkan di Madinah, dia dibesarkan dalam suasana yang penuh diberkati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kakinya melangkah masuk ke dalam Masjid Nabawi, kira budak lagi kan, tapi dah pandai, dah cerdik masuk dalam masjid. Ketika itu dalam Masjid Nabawi masih lagi dipenuhi oleh para sahabat Nabi, ulama-ulama yang hebat. Antaranya Sayyiduna Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Anas bin Malik wa Umran bin Al-Husain radhiyallahu taala anhum, wa Abdullah bin Umar wa Abdullah bin Abbas wa Abdullah bin Az-Zubair wa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Allah. Ini semua tok guru. Orang kata bapak segala tok guru lah. Hebat-hebat.
Kalau ada seorang pun dah hebat dah. Ini bayangkan package. Ibarat kalau contohlah kalau orang tu belajar dekat universiti, semua ulama yang terkenal tumpu dekat universiti tu. Semua tok-tok terkenal dekat situ aja. Mau tak power budak ni. Fa aqbala alaihim iqbala dhami ala al-mawrid al-'azzi. Maka Muhammad bin Sirin belajar bertalaqi dengan semua para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, wa nahala min ilmin bi kitabillahi wa fiqhin bi dinillahi wa riwayatin li hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mempelajari daripada ulama-ulama ini Al-Quran, fiqh, periwayatan hadis daripada para sahabat Nabi tabi'in radhiyallahu taala anhum ajma'in. ثم انتقلت الأسرة مع فتاها الفذ إلى البصرة واتخذتها لها موطنا. Dan tak lama kemudian keluarga Muhammad bin Sirin berpindah ke Basrah, ke Iraq, dan tinggal di sana. كانت البصرة يومئذ مدينة شابة بكرا. Basrah ketika itu tuan-tuan diibaratkan kira bandar baru. Bandar, ya, negara yang baru diterokai zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi bandar baru, orang pun tak ramai lagi, kawasan masih fresh lagi. Faqad ihtattaha muslimun fi awakhir khilafati al-Faruq radhiyallahu taala anhu. Apabila Iraq ini dikuasai oleh tentera Islam di zaman akhir pemerintahan Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa kanat tumathilu jullu khasa'is al-ummah al-islamiyyah fi dhalika al-'asr. Dan Basrah ketika itu terkenal dengan pusat ilmu, pusat perhimpunan umat Islam yang ramai di zaman tersebut. Fahiya qa'idatun askariyatun li juyushil muslimin. Dia merupakan markas terbesar tentera Islam yang terletak dekat Iraq di waktu yang sama. Wahia markazun min marakiz at-ta'lim wa at-tawjih lidakhilina fi dinillah min ahli al-Iraq wa Faris. Dan di waktu yang sama Basrah ketika itu merupakan pusat pengajian yang terhebat, menjadi tumpuan kepada orang-orang yang baru nak kenal Islam daripada Iraq dan Parsi datang belajar dekat Basrah. سلك محمد بن سيرين في حياته الجديدة في بصرة طريقين متوازيين. Muhammad bin Sirin tuan-tuan hidup di Basrah di Iraq dengan dua cara ataupun dua jadual kehidupan dia. Faja'ala syatran min yawmihi lil ilmi wal ibadati wa syatran akhar lil kasbi wat tijarati. Jadi Muhammad bin Sirin ini ada dua kerja ataupun dua lah yang dibuat satu hari. Apa dia? Mengajar, beribadat dan bekerja. Fakana idza balaja al-fajr wa ashraqat ad-dunya bi nuri rabbiha ghada ila masjid al-Basrah yu'allim wa yata'allam. Pagi-pagi lagi dia akan keluar daripada rumahnya menuju ke masjid al-Basrah. Lepas sembahyang subuh, sama ada mengajar dan belajar. Dia tu kadang-kadang dia mengajar, kadang-kadang dia belajar. Benda ni tuan-tuan benda biasa bagi orang-orang dulu, tak ada masalah. Kita hari ni kalau dah mengajar nak belajar, tak akan belajarnya. Rasa macam jatuh standard aja. Kalau kita dah rasa perasaan kita alim, confirm bodoh lah kau tu. Wajibul gunah, goblok lah kita tu. Jadi macam mana alim, kita tetap tak alim. Sebab orang dulu mengajar dan belajar, mengajar dan belajar, memang tak putus. Hatta idza irtafa'a an-naharu madha min al-masjid ila suqi yabi wa yashtari. Dan apabila dah sampai waktu duha, dia keluar daripada masjid, dia pun berniaga macam orang biasa. Kan masyarakat Arab kan kebanyakannya berniaga. فإذا جاء الليل وأرخى على الكون سدوله صفى في محراب بيته وانحنى على أجزاء القرآن بصلبه وبكى من خشية الرحمن بدموع عينيه وقلبه. Ketika datangnya waktu malam, dia akan masuk ke bilik dia, ke dalam mihrab dia, dan dia akan beribadat, qiyamul lail, baca Al-Quran dan mengalirkan air mata, mengenangkan salah silap dosa sepanjang-panjang hari
Yang zaman tu tuan-tuan, kalau nak kira mana ada maksiat zaman tu kan, zaman yang orang-orang baik, orang-orang soleh, nak jumpa maksiat ni hampir mustahil lah orang kata. Tapi gitulah keadaannya. Betul lah, sebenarnya bila tempat tu makin baik tuan-tuan, hati kita makin mudah lembut, makin mudah nak menangis mata kita ni. Tapi kalau tempat tu banyak maksiat, memang takkan nangis lah kau, makin keras berdengkung hati kita. Itulah realitinya. Wa kana huwa yatufu bisuki fi an-nahari al-bai'i wasyira'. Dia ni walaupun berniaga, tapi time niaga tu sempat lagi mengajar. Niaga, mengajar. Dan dia kata satu perangai antara orang kata yang membuat orang ramai tertarik dengan Ibn Sirin apa dia? Wa kana yutrifum bainal hin wal hin bil mulhati allati tamsahu al-hamma an-nufusim al-makdudah. Dan dia ni seorang yang orang kata adalah buat-buat kelakar kan. Dia tidaklah keras berdengkung gitu. Kadang-kadang dia buat kelakar dengan orang ramai berjumpa dengan dia. Itu perangai dia. Ada ulama yang macam gitu. Sehingga ada seorang ulama tafsir kan, nama dia Dhahhak. Dhahhak dengan mana yang banyak buat kelakar, tapi dia alim tuan-tuan. ولقد كان لمحمد بن سيرين مع ولاة بني أمية مواقف مشهودة صدع فيها بكلمة الحق. Muhammad bin Sirin hidup di zaman pemerintahan Bani Umayyah, dan beliau ni seorang ulama yang tegas terhadap pemerintah. Antara contohnya dia kata, min dhalika anna Umar bin Hubairah al-Fazari rajulun min Bani Umayyah, rajulan min Bani Umayyah wa waliyahum al-Iraqain, ba'atha ilayhi yad'uhu ila ziyaratihi famada ilayhi wa ma'ahu banu akhihi. Satu hari tuan-tuan, seorang pemerintah daripada Bani Umayyah yang menakluki, yang menjaga dua kawasan Kufah dan Basrah, menjemput Muhammad bin Sirin yang ditemani oleh anak saudaranya untuk menghadap bertemu dengan Umar bin Hubairah ni. Umar bin Hubairah ni kira YB lah, YB besar dekat Iraqaini, Kufah dan Basrah, menteri besar lah gitu, menteri lah gitu. Falamma qadima alaihi, apabila Ibn Sirin sampai dekat istana ni, rahaba bihi al-wali wa akrama yufadatahu wa sa'ala al-kathir min syu'un ad-din wad dunya thumma qala lahu. Jadi menteri bagi pihak Bani Umayyah ni mengalu-alukan kedatangan Muhammad bin Sirin, hormat dia, layan dia, tanya pelbagai masalah agama dan sebagainya. Kemudian dia pun tanya dekat Ibn Sirin satu soalan. Kaifa tarakta ahla Misrika ya Aba Bakrin? Dia kata, wahai Ibn Sirin. Ibn Sirin gelaran dia Abu Bakar sebab dia ada anak nama Bakrin. Kaifa tarakta ahla Misrika ya Aba Bakrin? Macam mana keadaan tempat kau tinggal wahai Abu Bakar? Maknanya Ibn Sirin. Apa kata Ibn Sirin tuan-tuan pada menteri ni? Taraktuhum wa zulmu fihim fashin wa anta anhum wa lahin. Dia kata ketika aku datang ke sini bertemu dengan kau, aku tinggalkan tempat aku, negeri aku, dalam keadaan penuh dengan kezaliman, penuh dengan penindasan, penuh dengan kemaksiatan, dan kau langsung tak ambil hal. Baik kau smack down terus biar betul. Bila dia kata gitu tuan-tuan, anak saudara dia pucat dah. Pakcik cakap apa tu pakcik? Dia pun buat gini ke Muhammad bin Sirin. Bila dia cocok pakcik dia ni, mana janganlah cakap macam tu, kang tak balik kita kang, masuk dalam kita ni kang. Ibn Sirin tengok ke anak saudara dia, kata apa? Innaka lasta alladhi tas'al anhum wa innama ana alladhi us'al wa innaha la shahadatun wa ma yaktumha fa innahu athimun qalbuhu. Dia kata apa? Engkau diam.
Yang kena tanya aku bukan kau. Bila dia tanya aku kena jawab. Dan bila aku jawab, kena jawab betul-betul. Jangan jawab kona-kona, jangan bohong. Allah berfirman, wa may yaktumha, barang siapa yang menyembunyikan penyaksian, fa innahu athimun qalbuhu, dia menanggung dosa dalam hatinya. Kau nak aku tanggung dosa? Senyap anak saudara dia. Apa-apa hal kena aku, kau tak kena, kau diam. Jadi Umar bin Hubairah ni memang kenal lah Ibn Sirin ni. Dia tak kata apa, oh ya kita tahu. Nanti kita akan ambil tindakannya. Walau faddal majlis. Jadi dah habis dah pertemuan tu tuan-tuan. Wada'ahu Umar bin Hubairah bimisli mastaqbalahu min hafawati wa ijlalin. Sebab tu kita ni bersyukur pada Allah. Kita ni hidup zaman sekarang dan masih lagi ada ulama macam tu tuan-tuan. Tegas, tak mengampu, tak ada kepentingan dunia, tak ada sikit pun. Alhamdulillah masih ada lagi, alhamdulillah di negara kita ada ya ulama-ulama macam tu. Dan ana secara peribadinya, kalau ulama luar negara dua orang lah yang ana pernah bersahabat, bukan bersahabat lah ya, menjadi khadam kepada mereka ya, dan tahu bagaimana tegasnya mereka dengan pemerintah-pemerintah yang zalim. Tak lain tak bukan ialah Al-Allamah Syekh Muhammad Ali As-Sabuni wa Al-Allamah Syekhul Qurra Syekh Muhammad Qurayim Rajah. Dua-dua tu dah sampai dekat surau tuan-tuan semua ya. Dua-dua ni dengan pemerintah zalim memang tak bagi muka tuan-tuan, memang tak bagi can. Dia tak peduli daripada muda sampai sekarang prinsip diorang, dia takkan gadai prinsip diorang tuan-tuan. Jadi bila dah habis pertemuan tu, Umar bin Hubairah ni tuan-tuan, sebagai tanda penghormatan dia kepada Ibn Sirin, dia bagi hadiah. Apa dia bagi hadiah tuan-tuan? Wa ba'atha ilaihi bikisin fihi 3,000 dinarin. Dia bagi hadiah 3,000 dinar emas. Allahu Akbar. 1 dinar pun dah masuk, ni 3,000 bang. Makna ratus ribu dapat. Dengan sebab dia kutuk kerajaan, dapat beratus ribu, betul tak? Kita kalau kutuk dapat RM30 je. Kan? Itu pun kena habiskan cepat-cepat. Jadi bila wakil istana ni bagi dekat Ibn Sirin duit ni, falam ya'khuzha, dia tak ambil. Faqala lahu ibnu akhi, ma yamna'uka an taqbala hibatal amir. Pakcik, kenapa pakcik tak ambil? Ambil je lah, bukan senang tu, banyak tu, 3,000 dinar banyak tu. Lalu apa kata Ibn Sirin? Innama a'tani li khairin dhannahu bi, fa in kuntu min ahli al-khairi kama dhanna fama yanbaghi li an aqbal, wa in lam akun kama dhanna fa ahra bi alla astabiha qabula dhalika. Ibn Sirin kata apa? Menteri itu bagi dekat aku duit dengan sebab dia bersangka baik pada aku. Ya, ni orang ni bagus, ulama bagus. Dia kata apa? Kalau aku ni orang baik, kalau betul aku ni orang baik, aku tak layak ambil duit ni. Maknanya apa? Tuan-tuan faham ke tidak cerita aku ni? Kan Nabi sebut apa? Man ata baba sultan uftutina. Sesiapa yang datang pada pintu pemerintahan, dia akan difitnah. Datang tu dah fitnah. Kalau kau terima hadiah, lagi besar fitnahnya. Jadi apa kata Ibn Sirin? Ketika menteri ni bagi duit dekat aku, dia bersangka baik pada aku. Mana Ibn Sirin orang wara, orang saleh, bla 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 bla, kita bagi duit ke dia. Kalau betul aku ni orang baik, aku tak boleh terima duit ni. Sebab apa? Syubhat lah. Aku tak boleh terima kalau betul aku baik. Dan kalau aku bukan orang baik, lebih-lebih lagi lah aku tak boleh ambil duit ni. Gitu dia kata tuan-tuan. Faham tak faham? Tak faham, lantak kau orang. Ini panggil al-wara'u. Kalau kita syukur dapat, tak nak bagi aku, tapi dia tak ambil tuan-tuan. Wara'nya dia ni. Jadi dia kata kalau aku ni betul orang baik, aku takkan terima hadiah daripada istana. Dan kalau aku bukan orang baik, memang aku tak berhak ambil benda ni. Maknanya langsung tak ambil. Gitu. Walaqad syaa Allahu azza wa jalla ayablu sidqa Muhammad bin Sirin wa sabrahu. Allah Ta'ala mentakdirkan berlaku satu ujian kepada Muhammad bin Sirin.
Anak pengambil cerita ni satu buku surat lagi. Ceritanya tuan-tuan, satu hari Ibn Sirin ni, dia ni berniaga kan. Dia beli barang, dia jual, dia beli, dia jual. Dia beli dia beri satu tong minyak zaitun dengan harga 40,000 dirham. Tetapi dibayar secara ansur-ansur. Secara ansuran dibayar. Contohlah, dia beli, bayar 10,000 lagi. Ada hutang lagi 30,000. Dia pun ambil. Bawa balik rumah tuan-tuan. Tiba-tiba dia celup tangan dalam minyak tu, tengok ada bangkai tikus. Allah! Ada pula Cik Siti dalam ni. Mati tikus dalam minyak dia ni. Jadi dia kata macam ni, kalau jual memang haram lah, pasal minyak dah jadi mutanajis kan, dah bercampur dengan najis. Dan kalau dia pulangkan balik minyak ni kepada owner ni, kemungkinan besar owner ni akan jual pula pada orang lain. Bukan percaya dia ni kan, bimbang juga. Tapi dia kerana dia dah beli, dan contohlah kalau dia nak pulangkan, boleh dia pulangkan. Bila dia boleh, kalau dia pulangkan, dia tak perlu bayar baki lagi 30,000 tu. Ni apa benda kau jual, benda expired, bukan expired, ada natang Siti dah pula, tikus lagi dalam ni ada. Ambil balik minyak kau ni, aku tak payah bayar. Ataupun yang dah bayar tu kira burn, yang akan datang tak payah bayar dah. Jadi dia fikir, nak pulangkan tak nak pulang. Kalau kau pulangkan, entah-entah orang tu jual pula pada orang lain. Akhir Ibn Sirin buang minyak ni tuan-tuan. Araqahu. Bila dia buang, menyebabkan dia tanggung hutang. Dia dah bayar 10,000, dia nak jual kan, mestilah nak jual kan, nak jual balik, nak dapatkan apa modal, nak bayar hutang, tak ada duit. Bila tak ada duit, owner ni datang, Haji, mana lagi apa baki hutang tak bayar lagi ni. Jadi apa kata Ibn Sirin, aku tak mampu nak bayar. Dan dia pun dah buang minyak tu. Kalau dia kata minyak kau expired, minyak kau ada tikus, panjang pula cerita kan, dia malah dibuang. Jadi bila dia tak mampu nak bayar, orang ni report kepada YB. Bila report kepada YB, masuk kes mahkamah. Bila masuk kes mahkamah, bicara, Ibn Sirin tak mampu bayar hutang, lalu diarahkan dipenjarakan Ibn Sirin, dipenjarakan. Falamma sara fi sijni wa tala mukuthu fihi ashfaqa alaihi sajjan lima alima min amri dinihi. Apabila Ibn Sirin ini dipenjarakan tuan-tuan, menyebabkan warden penjara simpati ke dia. Bukan sebarangan ni ulama besar ni bang, bukan sebarangan wali Allah ni dipenjarakan dengan sebab tak mampu bayar hutang. Diorang jadi kesian sangat. Waktu dia pula malam-malam qiyamul lail, baca Quran, tak tidur, warak sangat. Satu hari warden jumpa, dia kata apa? Wahai tuan guru, ya syekh, idza kana al-lailu fadhhab ila ahlika wa bit ma'ahum, fa idza asbahta fa'ud ilayya wastamir ala dhalika hatta yutlaq sarahuka. Satu hari warden kata, wahai tuan guru, saya warden kat sini, apa masalah kau? Yelah, tuan guru masuk penjara, tak baik, tak elok. Jadi saya gini, saya nak bagi special untuk tuan guru. Apa special ni? Tuan guru malam-malam boleh balik rumah. Malam nanti saya buka pintu jail, balik balik tidur dengan anak bini. Besok sebelum subuh datanglah ke penjara, masuk balik penjara. Orang lain bukan tahu pun, saya jaga, kunci saya pegang, no problem, boleh settle punya lah. Dia tak nak tengok tok guru ni tidur dalam penjara tuan-tuan, tak sampai hati. Dan dia tahu Ibn Sirin ni bukan buat salah sengaja, tahulah. Lalu apa kata Ibn Sirin? La wallahi la af'al. Demi Allah aku takkan buat benda macam tu. Lalu apa kata warden? Kenapa pula? Hatta la uawinuka ala khiyanati waliyil amri, supaya kau tidak bersyubhat dalam perkara yang tak betul. Tak betul kau buat ni. Walaupun kau nak bebaskan aku balik sebelum ke penjara, benda tetap salah. Aku bersalah, salah lah. Tunggu sampai aku settle bayar hutang, baru boleh lepas. Macam tu dia punya warak. Kalau kita syukur pada Allah, dan malam balik, besok berlakon masuk balik penjara. Walamma ihtudira Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu awsa bi an yaghsilahu Muhammad bin Sirin wa yusalli alaihi wa kana ma yazalu sijjinan.
lama dipenjarakan tuan-tuan, sehinggalah tadi Allah Subhanahu wa taala meninggalnya sahabat Nabi yang terakhir di Basrah, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sebelum Sayyidina Anas bin Malik meninggal dunia, dia telah berwasiat. Dia kata apa? Hendaklah orang yang memandikan dan orang yang menyembahyangkan jenazah aku, imamnya ialah Ibn Sirin. Aku tak benarkan orang lain. Jadi bila itu wasiat Anas bin Malik, bukan sebarangan ni. Sahabat Nabi yang antara yang Allah apa, yang Nabi doakan panjang umur kan, yang terakhir mati dekat Basrah. Falamma tufiya ja'a an-nas ila al-wali wa akhbarahu bi wasiyati sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bila Anas bin Malik meninggal, wasiat ini disampaikan kepada menteri, minta supaya dibebaskan Muhammad bin Sirin untuk dimandikan, selenggara dan menjadi imam sembahyang jenazah bagi jenazah Anas bin Malik. Lalu menteri kata, kena ikut, wajib ikut, laksanakan wasiat tu, arahkan, dibebaskan Ibn Sirin. Warden pun datang bawa khabar gembira, wahai tuan guru, wahai syekh, ada berita gembira. Berita gembira apa pula? Itu berita sedih tu, Anas bin Malik meninggal. Mana berita gembira, kau dibebaskan hari ini untuk menyelenggarakan jenazah Anas bin Malik. Apa kata Muhammad bin Sirin? La akhruj hatta tasta'zinu sahibad dain fa innama hubistu bima lahu alayya min al-haq fa adna lahu da'in aidan inda dhalika kharaja min sijnihi fa ghassala Anasan wa kaffana wa shalla alayhi thumma raja ila sijni kama huwa wa lam yadhhab li ru'yati ahlihi. Apa kata Muhammad bin Sirin? Walaupun itu wasiat sahabat Nabi, tapi aku tetap bersalah, tak bayar hutang. Aku takkan keluar penjara sehingga panggil tuan hutang tu diizinkan ke tidak aku keluar. Padahal dah dapat pengampunan, orang kata ni kan, pengampunan am, keluar je lah. Tak, panggil mamat tu, tokey minyak tu, izinkan ke tidak? Tokey kata, izinkan tuan guru, keluar lah, pergilah, selenggarakan jenazah Anas bin Malik. Baiklah, Muhammad bin Sirin keluar pada penjara, mandikan, kafankan, sembahyang. Habis sembahyang, tak dan hantar ke kubur, dia balik ke penjara semula tuan-tuan. Balik ke penjara semula. Dan kalau kita alang-alang singgahlah rumah kejap, Assalamualaikum, kan? Singgahlah rumah kejap, tak singgah je. Sebab apa? Sebab permitnya hanya untuk selenggara dan sembahyangkan jenazah Anas bin Malik. Itulah waraknya Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala tuan-tuan. Ummira Muhammad bin Sirin hatta balagha as-sabi'ata was-sab'in. Allah Ta'ala panjangkan umur Muhammad bin Sirin sehingga berumur 77 tahun. Alamak, anak bila sebut 77 teringatlah satu cerita tuan-tuan. Last call lama tak jumpa. Anak kan baru ni pergi hantar bantuan ke Syria. Jadi anak dah lama sangat nak ziarah Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Tak tahu apa cerita Syekh, sihat ke tidak kan. Jadi akhirnya dapatlah berhubung dengan anak dia. Dan anak dia kata, ahlan wa sahlan Nazmi, datang. Anak tak pernah jumpa anak dia ni. Dia ada dua orang anak lelaki, Ahmad dengan Anas. Ya, Ahmad tu yang dulu masa mula tu kan, Syekh Sabuni datang, tu yang dengan Ahmad. Yang Anas ni anak tak pernah jumpa pun. Itulah pertama kali jumpa dia. Jadi pergi jumpa Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Dia bukan duduk kat Istanbul, dia duduk dekat satu pulau nama Yalawa. Satu pulau dekat Turki nama Yalawa, kena naik feri. Jadi sampai kat sana jumpa, seronok lah, rindu sangat nak jumpa Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Jadi dalam tengah-tengah bersembang tu masuk seorang tua tau. Tua orang ni, tapi badan dia masih tough lagi lah, pakai jubah. Masa tu sejuk kan, dia punya jubah tu macam jubah orang Mongolia tau, jubah berbulu gitu. Kata ni mana punya geng ni, janggut pun seram kan. Dia pun duduk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Kabir mana pula? Anak Syekh Sabuni kata, Syekh Nazmi, ada Syekh apa lupa nama tu. Dia kata ni sihru Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Kata apa dia? Sihru macam tak percaya. Menantu Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Menantu? Begini rupa menantu dah tua kau tahu tak?
77 tahun tuan-tuan. Syekh Muhammad Ali Sabuni 90 tahun lebih. Mana dia dengan Pak Mentua lebih kurang adalah 20 tahun kot beza. Jadi dia ceritalah nantu ni orang alim lah, hebat, tapi sporting, suka bercerita. Dia ceritalah, aku pergi bindang anak Syekh Sabuni masa tu umur aku 17 tahun ni. Syekh Sabuni pun terima aku. Jadi dia ni menantu yang alim tuan-tuan, bukan sebarangan. Dia yang bantu Syekh Sabuni mengarang kitab-kitab. Tu. Okey tuan-tuan, tersyasyul cerita pasal Syekh Sabuni ni. Satu tuan-tuan, Ibn Sirin Allah gunakan dia kepandaian mentadbir mimpi. Tuan-tuan kalau mimpi pelik-pelik, tuan-tuan Google je tafsir mimpi Ibn Sirin, insya-Allah keluar. Melayu saya tak tahulah, saya tak nak cek kod Melayu. Kod Arab sepahlah. Ada kot. Contoh, tuan-tuan mimpi apa? Mimpi apa? Mimpi apa? Mimpi kahwin seorang lagi. Tu type. Kahwin Ibn Sirin. Kau tengok maknanya. Maknanya kau kena pelangkung dengan bini kau, contohlah kan. Mimpi kena beli dengan ular anaconda. Kau tengok apa makna dia. Anda kalau mimpi pelik-pelik, anda akan buka takbir mimpi Ibn Sirin. Kalau best, aku suka. Saya ceritalah. Kalau tak best, aku tak cerita, aku diam aja. Ibn Sirin ni tuan-tuan, memang Allah Ta'ala bagi dia kepakaran mentadbir mimpi. Dan kebiasaan takbir mimpi Ibn Sirin berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ana dulu pernah mimpi banjir besar tau. Banjir besar. Banjir besar ni kata ada macam-macam makna. Antara makna banjir besar ni bala lah. Sebab Allah Ta'ala berfirman, wahala bainahu, bukan banjir ombak, bukan banjir ombak. Kita dalam mimpi kita nampak tau, banjir lain, ombak lain. Ombak yang laut ni, banjir datang air. Jadi dalam takbir mimpi tu anda baca, antara makna ombak ni ialah kadang maknanya benda yang tak elok. Sebab Allah berfirman, wahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Ketika Nabi apa? Nabi Nuh kan panggil anak dia suruh naik kapal, ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin, naik kapal nak, jangan jadi orang kafir. Tiba-tiba datang ombak, tenggelamkan anak dia. Itu antara makna mawj. Dan banyak lagi lah takbir-takbir yang lain. Jadi Syekh Sabuni ni tuan-tuan, dia bermimpi. Dia mimpi pada malam Lailatul Qadar 27 Ramadan 4 tahun lepas, sebelum dia kena stroke tak sedar. Dia mimpi ada orang datang ke dia kata apa? Ya Muhammad Ali As-Sabuni, akhrij dhahaba min batnika. Dia kata, wahai Muhammad Ali As-Sabuni, keluarkan emas daripada perut engkau. Mimpi tu dalam malam tu berulang 2-3 kali, keluarkan emas daripada perut engkau. Syekh Muhammad Ali Al-Sabuni pun terjaga pada tidur dia. Dia duduk fikir, apa benda emas dalam perut aku ni? Ada juga emas yang warna emas ni memang ada lah tuan-tuan. Kita pun ada warna emas dalam perut kita ni. Makna apa emas ni? Dia pun fikir, emas ni mana benda yang paling kau sayang. Jadi dia tengok, rupa-rupanya yang paling dia sayang ialah rumah dia dekat Pulau Yalawa tu lah. Dia ada villa besar 4 tingkat tuan-tuan. Besar villa dia. Jangan tunjuk gambar. Jadi dia dalam mimpi tu, bila dia tengok yang mimpi tu kata keluarkan emas daripada perut engkau tu, jadi dia pun Syekh Muhammad Ali As-Sabuni berijtihad. Maknanya mimpi tu kata apa? Dia minta supaya Syekh Sabuni ni, wallahu alam, jadi masa dia jatuh sakit tu, rumah dia pun mewakafkan seluruh rumah dia ni kepada fi sabilillah, mana untuk buat ma'had syar'i tuan-tuan. Ni gambar rumah dia dah dekat Yalawa, 4 tingkat rumah ni, besar. Ya, anda dah pergi, dah masuk. Dululah masa dia duduk Turki, masa duduk rumah ni. Sekarang ni dia pindah rumah lain. Sekarang anak dia beli rumah baru, duduk rumah itu. Ni rumah dia. Rumah ni dulu musim-musim panas, ulama-ulama Syiah biasa datang duduk kat rumah dia ni. Sekarang diwakafkan dalam proses renovation untuk buat ma'had syariah. Okey, last mimpi Syekh Sabuni. Sikit Jadi anda tanya dia, kan Syekh Sabuni kan duduk Mekah lama, 60 tahun.
Kenapa Syekh Sobuni duduk balik ke Turki? Dia ada dua rumah. Musim sejuk dia duduk Mekah, musim panas dia balik ke Turki. Jadi anda tanya anak dia, dia kata sebenarnya bapa aku ni susah sangat nak tinggal Mekah. Dia sayang sangat Mekah. 60 tahun mengajar dekat Mekah, 60 tahun sembahyang dekat Masjidil Haram. Dan bapa dia tersenarai tau. Dia orang buat satu buku, tersenarai orang yang berada di saf hadapan di dalam Masjidil Haram selama 60 tahun. Allahu Akbar. Hebat. Memang hebatlah. Mak dia bernama Asma. Orang panggil Asma Al-Abidah, Asma yang kuat ibadat. Meninggal ketika berumur 104 tahun ketika sujud. Tu mak dia. Jadi Syekh Sobuni ni macam bila keadaan Saudi makin teruk kan, bila bertukar pemerintah dia yang sekarang pun makin bengong ni, dia rasa tak sedap hati. Dia kata dia kena keluar daripada Saudi. Tapi nak keluar ke tak nak? Nak keluar ke tak nak? Dia pun mimpi. Dia kata dia mimpi, anak dia cerita kat anak lah. Ni kan tingkap, contohlah ni. Dia dalam mimpi tu, dia nampak ada tingkap. Dia tengok je tingkap. Dia tengok dekat luar tu, sekarang dia nampak Mekah ni hijau. Hijau dia kata. Dalam mimpi tu lah. Syekh Sobuni kata, pelik Mekah jadi hijau gini. Biasa hijau ni Shah Alam je. Contohlah yang tu aku tambah. Ni hijau Mekah, mana ada pokok bang? Kan hijau, tiba-tiba hijau. Dia tengok dalam mimpi tu. Okey. Lepas tu dia pun dalam mimpi tu dia keluar rumah dia. Dia buka pintu rumah dia keluar. Elok je dia keluar, dia tinggal tengok Mekah kering kontang, pokok-pokok semua mati. Dia tanya, kenapa pula mati pula pokok-pokok ni? Padang pasir kering apa hal pula gini? Pelik dia. Lepas tu dalam mimpi tu dia jalan sampai ke kawasan Masjidil Haram. Tiba-tiba dia nampak pintu Kaabah terbuka. Dia pun masuk dalam Kaabah. Tiba-tiba turun daripada atas Kaabah ni, siling Kaabah ni, 3 biji buah delima yang besar. 3 biji. Dia pun peluk. Anak dia masih cerita kat anak, tiba-tiba anak dia nangis tau. Anak bila dengar dia peluk buah delima, aku dah nangis dah. Ini makna something ni kan, walaupun kita tak tahu lagi makna apa. Anak dia dah nangis dah. Lepas tu dia kata bapak aku peluk buah delima ni. Dia pun keluar dan dia terjaga pada tidur dia. Jadi dia pun nak tahu apa makna mimpi dia ni. Jadi dia pun, Syekh Sobuni ni ada seorang anak murid, alim anak murid dia ni. Dan Allah Ta'ala kurniakan anak murid dia ni kepandaian mentadbir mimpi. Ni antara orang yang mengajar kitab takbir mimpi Ibn Sirin ni lah. Jadi tanya, apa makna mimpi aku? Anak murid dia kata, wahai tuan guru, insya-Allah maknanya baik. Yang pertama, ketika tuan guru tengok dekat dalam rumah, dalam mimpi tu, dia dalam rumah dia tau. Dia dalam rumah dia tengok dekat tingkap. Tuan guru nampak apa? Hijau Mekah ni. Maknanya apa? Selagi mana tuan guru ada di Mekah, anak murid tuan guru ramai di Mekah. Anak-anak murid inilah ibarat pohon-pohon yang hijau yang menyuburkan kota Mekah dengan ilmu-ilmu. Oh gitu tuan-tuan. Ya. Bukan maknanya kita tanam pokok durian, tidak. Maknanya anak murid yang menyampaikan ilmu ramai, subur Mekah dengan ilmu. Itu cerita dalam mimpi tu kan, nak kabarnya jasa Syekh Sobuni 60 tahun. Ramai anak murid dia. Wa amma indama khurujika min baitika, tapi bila Syekh Sobuni keluar pada rumah dia, tiba-tiba kering Mekah. Maknanya apa? Bila tuan guru besok pindah ke tempat lain, anak-anak murid pun dah tak ada, anak murid pun dah hijrah tinggalkan. Akhirnya Mekah kering, tak ada tumbuh-tumbuhan, tak ada subur. Sebab dah tak ada orang alim. Orang alim pun dah ramai keluar pelan-pelan. Sebab apa? Sebab fitnah yang berlaku pada hari ini. Politiknya macam-macam lah dekat Mekah, dekat Saudi sekarang ni kan. Tuan-tuan pun tahulah. Anak dia cerita, masa Ramadan dekat Mekah, dia kata bukan dekat Riyadh, dekat Mekah. Orang pasang muzik macam apa dia dekat Mekah, dia kata Ramadan, dia kata tak pernah berlaku, teruk. Lepas tu bila kau masuk dalam Kaabah, tiba-tiba turun buah delima 3 biji. Dia kata buah delima ni satu-satunya buah yang banyak biji dalam dia. Ada beratus, ada beribu. Maknanya apa? Kau ambil buah delima ni, kau keluar. Maknanya kau wahai tuan guru akan keluar daripada Mekah dan kau akan keluar bersama-sama dengan ilmu yang banyak untuk kau semai di luar Mekah. Allahu Akbar. Tu takbir anak murid dia. Ditakdirkan Allah
Dia ringkaskan cerita, Syekh Sabuni pun lepas dia kena stroke, sebelum saya cerita perhabis mimpi ni, dia kena stroke lepas Jumaat tau. Lepas Jumaat dia mengajar, tiba-tiba dia rebah, bam, jatuh. Orang pun kerja ke hospital, doktor cek satu urat pembuluh darah dah putus. Dia stroke lepas Jumaat, asar, azan maghrib dia terjaga. Dia sedar azan maghrib. Soalan pertama anak dia kata, bila bapakku sedar je, dia kata apa? Abah dah tinggal semayang berapa waktu? Tu soalan pertama dia. Berapa waktu dah tinggal semayang? Tengok tu tuan-tuan. Kalau kita, aku kat mana ni? What happened? Anybody home? Kan? Jadi anak kata baru satu waktu bah, baru asar, cepat ambilkan air wudu, abah nak semayang. Tu Syekh Sabuni ni. Okey tuan-tuan semua. Jadi kan kita pun pindah ke Turki. Beberapa tahun kemudian anak dia cerita, datang satu rombongan universiti daripada Istanbul ziarah Syekh Sabuni. Ramai budak universiti datang dengan dia punya dekan universiti. Sembang punya sembang, dekan tu kata apa? Wahai Syekh Sabuni, kau nampak tak anak murid yang ramai ni? Mereka lah benih-benih yang bakal engkau semai di bumi Turki ni. Anak dia kata bila dia sebut tu, menangis aku, membenarkan mimpi bapak dia tu tuan-tuan. Nak khabarnya umur dah cecah 90 tuan-tuan, masih lagi mengajar. Masih lagi mengajar Syekh. Pakai wheelchair dah ni suara pun tak pernah keluar. Dia dengar je orang baca Sahih Bukhari. Allahu Akbar. Tengok dia tu tuan-tuan, teringat orang-orang zaman sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Okey tuan-tuan. Jadi last cerita ni, ketika berumur 77 tahun tu, tadi yang saya cerita tadi, menantu Syekh Sabuni 77 tahun, maka Ibn Sirin ketika berumur 77 tahun beliau meninggal dunia. Ada seorang tabi'in bermimpi, dan tabi'in ini bernama Marwan Al-Mahmali, seorang yang kuat ibadat. Dia bermimpi, dia kata dia mimpi dia bertemu dengan kawan dia, seorang yang alim juga. Dia pun tanya, ya Aba Abdillah, ma sana'a bika rabbuk? Apa yang Allah buat pada kamu? Dia kata, Allah masukkan aku dalam syurga. Summa madza? Lepas tu Allah buat apa lagi dekat engkau? Allah letakkan aku bersama ashabul yamin, bersama dengan ahli-ahli syurga yang lain. Summa madza? Kemudian lagi, Allah buat apa lagi dekat engkau? Allah letakkan aku di tempat orang-orang yang tertinggi. Mana level-level sahabat-sahabat Nabi tertinggi. Lalu ketika itulah yang orang mimpi ni tanya dekat kawan yang mati tu, faman ra'aita hunaka? Engkau ingat tak dalam mimpi tu, atau dalam mimpi tu siapa yang kau nampak di antara orang-orang yang diletakkan bersama kedudukan para sahabat Nabi? Siapa dia? Dalam mimpi tu kata, yang aku nampak Al-Hasanul Basri wa Muhammad bin Sirin radhiyallahu taala anhuma. Dan kubur dia ni tuan-tuan dekat-dekat je, dia sebelah-sebelah je, kubur Muhammad bin Sirin dengan kubur Al-Hasanul Basri. Inilah kubur Al-Imam Ibn Sirin dan kubur Al-Hasanul Basri di Basrah, Iraq. Wallahu a'lam bissawab. Minta maaf lah tuan-tuan, ni terpanjang pula malam ni. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun jawadun halim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis shawab.